Bismillah. Eh. Baik, kita mula dulu insya-Allah. Bismillah. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Tuan-tuan, terima kasih sebab berada depan komputer tuan-tuan sekarang ni. Hari ni hari Isnin 28 hari bulan 6 tahun 2021. Hari ini adalah siri tadabbur kontak yang ke-22. Hari ini, pagi ini kita buat tadabbur kontak. Fungsinya adalah untuk kita mulakan pagi kita dengan Al-Quran. Moga-moga selepas ini hari-hari kita akan lebih baik dengan Al-Quran. Dan semoga-moga hidup kita minggu ini pun insya-Allah lebih baik dengan Al-Quran. Baik, hari ini kita nak tadabbur ayat mana? Hari ini insya-Allah kita akan tadabbur daripada surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut, surah yang ke-29. Kita nak semak ayat 48 dan 49. Hari ini kita semak Al-Ankabut ayat surah ke-29, ayat 48 dan ayat 49. Apa yang kita nak bincang? Sebelum tu kita recall. Jom kita recall apa yang telah kita study sebelum ini. Apa yang telah kita kenal Quran sebelum ini. Quran, sepanjang kita bercakap tentang tema Al-Quran ni, kita dah tahu bahawa Quran adalah buku teks daripada Allah Ta'ala. Layan Quran sebagai buku teks. Kita telah tahu bahawa Quran ni adalah roh yang menghidupkan kita. Syifa yang mengubati penyakit-penyakit dalaman kita. Petunjuk dan juga kasih sayang daripada Allah. Itu apa yang telah kita tahu sebelum ini. Sebelum ini kita telah tahu bahawa bila kita nak mula untuk baca dengan kefahaman Quran ni, jangan tangguh. Buat sekarang. Sebab kalau kita tangguh, dalam kelas sebelum kita telah bincang, kalau kita tangguh, kita akan jadi macam ahli kitab sebelum, macam umat sebelum yang mana mereka tangguh. Dan akhirnya hati mereka bertambah keras sahaja. Bercakap tentang tangguh, bercakap tentang Quran, bercakap tentang bagaimana Quran menyembuhkan isu-isu dalaman kita, bercakap tentang bagaimana Quran itu menghidupkan hati-hati manusia yang mati. Soalannya, bagaimana Quran berfungsi untuk menghidupkan hati manusia yang mati? Soalannya adalah bagaimana kita perlu berinteraksi dengan Quran untuk menyebabkan hati kita akan hidup, untuk menyebabkan kita menjadi orang yang dapat petunjuk, untuk menjadikan kita orang-orang yang disayangi oleh Allah Ta'ala, dan juga akhirnya untuk menjadi kita orang yang ada signifikan terhadap Al-Quran. Bagaimana kita nak semak? Maka tuan-tuan, kita semak daripada surah Al-Ankabut, surah Al-Ankabut, surah ke-29, ayat 40, ayat 48. Ini ayatnya. Kita pergi slow-slow tuan-tuan, sebab kita nak pergi the subtle meaning of the ayat. Allah kata, وَمَا كُنْتَ تَتْسْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ kitab. Tidaklah sama sekali kamu Muhammad, tidak pernah baca mana-mana kitab sebelum Quran ni. Sebelum Alkitab ini, sebelum Al-Quran ni, kamu Muhammad tak pernah baca mana-mana kitab. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِنِكَ. Kamu juga tidak pernah karang mana-mana buku. Termasuklah Quran pun kamu tidak mengarangnya sebelum ni. Ulang balik. Kamu Muhammad tak pernah baca mana-mana kitab sebelum ni. Tatslu maksudnya kamu tak pernah baca kitab, kamu juga tak pernah membacakan mana-mana kitab. Kamu Muhammad, kamu tak pernah membaca untuk diri kamu kitab, kamu juga tak pernah membacakan, maksudnya mengajar orang kitab. Sebelum ni kamu tak pernah buat, wahai Muhammad. Wala tahutuhu biyamini. Kamu juga tak pernah karang kitab. Maksudnya kamu tak pernah karang mana-mana kitab sebelum ini. Dan Quran ni juga kamu tak pernah karang. Kamu tak karang. Tuan-tuan, bila sebut karang, ini penting tuan-tuan. Karang ni, bagi siapa-siapa yang pernah menulis, ataupun dia ada exercise menulis, kalau tuan-tuan tak ingat pun, tuan-tuan ingat balik masa tuan-tuan kecil-kecil dulu ada buat karangan kan. Tuan-tuan, karangan, tuan-tuan nak mengarang ni, tuan-tuan kena, kita panggil draft. Ini introduction. Ini adalah kita punya isi, kemudian ada penutup, kemudian kita pun buat garisan, kita pun buat esei. Lepas tu kita tahu, oh silap ayat ni, kena ambil baris padam. Oh ayat ni tak menarik, ada tak ayat yang lebih menarik? Oh perkataan ni nampak macam tak kena, tukar perkataan. Tuan-tuan, Nabi Muhammad tidak mengarang Quran. Sebaliknya, sewaktu dia membacakan Quran, dia terus keluar, istilah mudahnya on the spot lah. Tiba-tiba sahaja dia keluar, dan benda yang keluar daripada mulut, dia sukar nak padam. Dia tak sama macam kita karang atas kertas. Bila kita karang atas kertas, karang habis, kita boleh edit. Tapi tuan-tuan, bila benda yang bercakap ni, benda keluar pada mulut ni, nak edit susah. Maka tuan-tuan, Allah sebut apa tentang Nabi Muhammad? Allah kata, وَمَا كُنْتَ تَتْسْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ kitab. Kamu Muhammad tidak pernah tulis mana-mana kitab sebelum ni. Kamu Muhammad tak pernah membaca mana-mana kitab sebelum ni.
kamu juga tak pernah membacakan kitab kepada orang sebelum ni. Wala takhutuhu biyaminik. Kamu juga tak pernah tulis, tak pernah karang mana-mana kitab sebelum ni. Izan, kalaulah ada. Okey, bahagian tu penting tuan-tuan. Kalaulah kamu Muhammad pernah membacakan kitab lain sebelum ni kepada orang, dan kali ni turn Quran. Kalaulah dulu kamu pernah karang buku, kamu pernah karang kitab dulu, dan sekarang turn kamu untuk karang Quran pula. Izan, kalaulah pernah macam tu, izan, lartabal mubtilun, maka adalah alasan untuk orang-orang palsu itu rasa ragu. So, kalaulah kamu pernah baca kitab lain dan sekarang nak baca Quran pula, tak pelik lah kalau orang lain nak rasa ragu. Tapi kamu tak pernah, Muhammad tak pernah buat begitu. Muhammad, kitab pertama yang dia sampaikan dekat orang adalah Quran. Why? Sebab dia bukan praktis nak sampaikan kitab, guna kitab lain dulu, lepas tu baru nak sampaikan Quran. No, Muhammad tak buat begitu. Muhammad juga tak karang buku lain dulu, try and error, lepas tu baru nak karang Quran, nak panggil dia punya masterpiece. No. Bukan. Izan, kalaulah betul kamu pernah karang kitab lain dulu, kalau betul lah kamu pernah baca kitab lain dulu sebelum ni, izan, lartabal mubtilun, pasti ada alasan untuk orang-orang palsu tu nak rasa ragu lah dengan kamu. Bal, okey, bahagian ini bahagian besar kita hari ni tuan-tuan. Bal, bahkan, huwa, Quran ini, huwa ayatun bayinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan Quran ni ayat-ayat Allah, keterangan-keterangan Allah, bayinat, yang jelas-jelas, fi sudur, terpahat dalam dada. Kita ulang balik. Quran ni ayat-ayat jelas, keterangan-keterangan jelas, yang fi sudur, terpahat dalam dada. Tuan-tuan, ambil tangan tuan-tuan letak kat dada, Zat. Tu dada. Tuan-tuan, ambil tangan tuan-tuan letak kat dada, pegang jantung hati tuan-tuan, itu dada. Allah kata Quran adalah ayat Allah yang masuk terpahat dalam dada. Dada siapa? Allazina utul ilm. Dada orang-orang yang Allah beri pengetahuan. Maka sekarang dengar tuan-tuan, Quran bukan yang kamu ajar kepada orang. Ya, awal tadi Allah sebut apa? Kamu Muhammad tak pernah baca Quran. Dengar sini, Quran bukan yang kamu baca. Alkitab bukan yang kamu baca. Allah guna perkataan tatslual. Maksudnya baca dan membacakan. Maksudnya kamu baca untuk kamu dan kamu ajar orang. Allah beritahu, Quran bukan yang kamu baca, Quran juga bukan yang kamu ajar orang. Ulang balik, Quran bukan yang kamu baca, Quran bukan yang kamu ajar orang. Tulis kat bawah tuan-tuan. Hakikat Quran, Quran bukan yang kamu baca, Quran bukan yang kamu ajar orang. Bahagian kedua, kamu Muhammad tak pernah karang kitab. Maka sekarang tuan-tuan, Quran bukan yang tuan-tuan karang. Quran bukan status WhatsApp yang tuan-tuan update tu. Kadang-kadang tuan-tuan mendengar kuliah, tuan-tuan ada tulis nota sikit kan. Lepas tu tuan-tuan ada update kat WhatsApp lah, tuan-tuan ada simpan dalam buku kecil tuan-tuan lah sebagai nota. Ataupun lagi tuan-tuan ada tulis dekat Facebook, tuan-tuan buat poster kata-kata hikmah daripada Quran. Allah beritahu kata Quran bukan yang kamu tulis, yang kamu update WhatsApp status, yang kamu buat poster tu, yang tu bukan Quran. Quran yang mana? Soalan, Quran yang mana? Tuan-tuan tolong tulis kat bawah. Quran bukan yang kamu baca, Quran bukan yang kamu bacakan, ajar orang, Quran bukan yang kamu tulis. Habis Quran tu yang mana? Ayat 49, jom kita baca balik. Bal huwa ayatun bayinatun fi sudur allazina utul ilm. Bahkan Quran adalah ayat-ayat Allah, keterangan-keterangan Allah, bayinat, yang jelas-jelas, fi sudur, dalam dada. Tuan-tuan pegang dada, tu Quran. Quran yang ada dalam dada. Dada siapa? Allazina utul ilm, orang-orang yang Allah beri ilmu. Maka tuan-tuan, dengar sini. Quran ini kita kena convert bacaan kita, kita kena convert yang kita ajar dekat orang, kita kena convert nota tanda berkontok yang tuan-tuan tulis, nota kelas tanda berquran yang tuan-tuan tulis, nota status-status WhatsApp yang tuan-tuan upload sebab nak pergi kongsi dengan orang tentang kelas yang tuan-tuan ikut, kena convert semua tu masuk dalam dada. Yang masuk dalam dada, yang tu baru Quran. Saya ulang balik tuan-tuan, tulis di bawah,
yang masuk dalam dada, itu baru Quran. Sekarang tuan-tuan, yang masuk dada siapa? Dada orang yang Allah beri ilmu. Siapa yang Allah beri ilmu? Dengar sini. Kalau tuan-tuan orang yang belajar Quran, kemudian Quran tu masuk dalam diri tuan-tuan. Bila dia masuk dalam dada kita, ingat tuan-tuan, dia part of us. Bila Quran masuk dalam dada kita, bererti Quran part of us. Ia sebahagian daripada diri kita. Tuan-tuan tahu kan? Dalam jantung kita ada satu jantung, dalam jantung kita, dalam diri kita ada satu daging. Baik, daging tu baik semua. Jantung hati. Jantung hati ni dalam dada tuan-tuan. So, bila Quran dah masuk dalam jantung hati, perbuatan kita akan elok. Maka tuan-tuan, apa itu Quran? Quran adalah yang ada dalam dada orang beriman, dada orang yang ada ilmu. Lalu daripada Quran dalam dada itulah keluar pada perbuatannya. Kita boleh lihat, he is a walking Quran. Contoh terbaik Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah walking Quran. Quran yang kita nampak depan mata yang sedang berjalan atas muka bumi. Kehendak Allah dalam Quran ada pada diri Nabi Muhammad. Justru, mana satu Quran? Quran adalah kehendak Allah yang semoga-moga boleh disirnakan pada Ustaz Nazar. Moga-moga Quran itu adalah yang masuk dalam diri Kaidah, lalu dikeluarkan semula daripada diri Kaidah. Tersirna pada perbuatan Kaidah sehari-harian. Apa itu Quran? Quran adalah ayat Allah yang masuk dalam dada Abang Zuraini. Lalu kemudian Abang Zuraini hadam. Kemudian nampak Quran pada perjalanan hidup kita sehari-harian. Itu Quran. Kita tak mahu orang yang baca Quran banyak, study Quran banyak, tapi tak masuk dalam dada. Dia hanya ada pada buku bacaan. Hanya ada pada ijazah dia, pada diploma dia, dan pada PhD dia. Itu bukan Quran yang Allah nak. Sama juga, Quran juga bukan pada yang kita ajarkan. Saya mengajar. Sebahagian ustaz-ustaz kita mengajar. Sebahagian para alim kita mengajar. Tapi mereka mahir ajar, tak mahir praktik. Quran bukan pada yang kita ajar. Quran pada yang kita praktik. Masuk dalam dada. Quran bukan yang kita tulis. Sebahagian tuan-tuan update status tentang maklumat-maklumat kelas ini. Baguslah, bukan tak bagus. Tapi jangan berhenti kat situ. Kita update status dekat WhatsApp tentang Quran. Kita update status dekat Facebook tentang Quran. Make sure kita amal Quran. Quran yang ada dalam jantung hati. Jelas tuan-tuan? Justru tuan-tuan, Kalau ini hanya retorika, tapi saya nak bagi tuan-tuan faham sangat ayat ni. Kalau ada orang ambil satu buku Quran, mushaf, satu mushaf Quran yang ada kat tuan-tuan tu. Tuan-tuan ambil satu mushaf Quran yang ada pada tuan-tuan tu. Kemudian adalah setan mana tahu dia tak berhati dengan agama Islam, dia ambil Quran kita dan bakar. Tahu dia pijak, dia koyak, dia bakar. Tuan-tuan, soalan, adakah dia sedang bakar Quran? Soalan, adakah orang itu yang benci kita tu sedang bakar Quran? Tuan-tuan, dia sedang bakar kertas. Dia sedang bakar mushaf, helaian-helaian Quran. Dia bukan sedang bakar Quran. Quran yang mana? Quran yang ada dalam jantung hati kita. Tapi tuan-tuan, kalau orang itu, dia kata, nah Quran free. Kita buat ambil Quran free tu. Dia kata, Quran free tu balut. Dia kata, okey, Quran free tu setiap malam Jumaat baca. Baca bahasa Arab dia, baca. Kita pun baca. Tapi dia kata, tapi setakat baca sudah. Quran ni bukan relevan pun untuk zaman sekarang. Setakat baca sudah. Depa kata baca pun dapat pahala. Baca. Tapi baca saja. Apply jangan. Maksudnya, biar dia jadi exercise mulut, jangan jadi exercise hati. Ketahuilah, orang itu baru saja mengambil Quran daripada tuan-tuan. Dengar, orang yang ambil satu buku Quran seketul tu, koyak, bakar depan mata kita, dia tidak menghilangkan Quran. Tak. Sebab itu bukan Quran. Quran adalah yang ada dalam jantung hati orang-orang yang diberi ilmu. Justru apabila Quran ada pada tangan kita, tapi tidak ada pada jantung hati kita, ketahuilah Quran dah hilang. Tuan-tuan boleh pagar rumah dengan mushaf Quran. Tuan-tuan boleh baca A to Z. Hafal Quran pun tuan-tuan, kalau tuan-tuan hafal kosong, tidak ada dalam hati, tidak ada dalam dada. Kalau tuan-tuan hafal Quran, ni ekstrim ni. Tuan-tuan hafal Quran daripada awal Fatihah sampailah habis An-Nas, memang khatam 30 juzuk. Kalau tuan-tuan sekadar baca tapi implementasi dalam dada tidak berlaku, ketahuilah Quran tidak ada pada diri tuan-tuan. Maka tuan-tuan, apa itu Quran? Tulis di bawah, Quran adalah yang ada dalam jantung-jantung hati kita, orang-orang yang Allah beri ilmu. So tuan-tuan dapat sesuatu hari ni,
Kalau tuan-tuan dapat sesuatu hari ni, komen di bawah. Alhamdulillah, saya dapat sesuatu hari ni. Kalau tuan-tuan dapat sesuatu hari ni, saya mohon agar tuan-tuan bantu saya untuk klik button share, tulis status. Alhamdulillah, saya dapat sesuatu hari ni. Moga-moga lebih ramai yang juga akan dapat sesuatu hari ni. Ingat tuan-tuan, Quran yang ada dalam jantung hati kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Pagi yang baik, pagi yang lebih baik untuk semua orang. Assalamualaikum. Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri tadabbur kontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Al-Jibra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik. Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri tadabbur kontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Al-Jibra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik. Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri tadabbur kontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Al-Jibra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik. Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri tadabbur kontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Al-Jibra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik.
Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri tanda berkontrak sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Algebra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik. Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri tanda berkontrak sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Algebra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik. Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri tanda berkontrak sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Algebra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik.